masuk, mula-mula masuk macam mana, dia akan cerita. Okay, company ni ada masalah pasal dia punya competence, dia punya apa, kita akan masuk east market dulu, barulah kita masuk dekat main market. Okay. Dalam surat khabar sekarang ni ada tak kolom yang pasal Bursa Malaysia? Tengok sama-sama saya belajar dulu, memang kita beli paper. Okay, setiap minggu we have to buy paper. Government punya tu tak naik. Macam MyEG tak naik sangat. Okay, sebab dia mungkin dia berkait, dia adalah saham government. Okay, kalau government ni mungkin sebab government kiranya banyak memberi kesan tu tak? Okay, especially Malaysia kan dia banyak gunakan result kita untuk bagi pertolongan pada company-company yang kecil kan. Okay, SME dia banyak survive because of pandemic COVID-19. Okay, tapi untuk company-company yang macam transportation, okay, tumbuh macam apa kata cendawan selepas hujan, betul tak? Dia perasan tak? Zaman dulu kita kenal pos laju je kan, betul tak? Pos laju dengan GDEX kan. Sekarang ni macam-macam, ada Ninja lah, ada ABX lah, tadi saya jumpa ABX lah, ada JNT lah, nampak tak? Okay, so banyak company transportation company yang tumbuh yang banyak because of pandemic COVID-19. Sebab kebanyakan daripada kita beli barang by online, betul tak? Jarang dah nak pergi beli. Sekarang even saya masa pergi KL bulan lepas, okay, jumpa kawan-kawan pun dia orang shopping ikan, sayur, ayam guna online. Okay, tak macam kita kena pergi pasar kan, because of dia punya COVID dekat KL tu teruk, so dia online je. So dia adalah orang yang hantar kat dia. Even sekarang ni pun dekat KL nak hantar barang pun dia guna Grab transport. Okay, nak hantar barang, katalah kita nak hantar barang ke Shah Alam. Okay, sebab because of PKP dia akan gunakan Grab. So Grab akan hantar barang tu pada orang dekat Shah Alam tu. Ada soalan tanya tak? Betul, yang pasal company yang spesies PN17 GB berapa yang jenis-jenis nama kod tu, yang tu macam mana doktor? Yang kod mana ni tengok kod tu? Ada yang kod tu adalah dia punya types of types of business dia. Sebab kalau service dia ada kod dia. Okay, manufacturing ada kod dia. Okay, kalau macam retail ada kod dia. Tu maksud dia. Doktor, yang ni, yang apa yang ada financial crisis yang biasanya ada. Financial crisis, okay. Contoh sikit, cerita sikit. Asal tengok kat mana tu yang dia letak kod-kod tu? Ya, dia macam masa saya buat assignment sem 3 tak silap saya. Sem 3, okay.
company tu dia ada macam ada masalah yang PN17 tak salah saya. Dia ada DM. Saya di FM ni lama dah tinggal. Saya kata kena check kod sebab saya pun tak tahu sangat sebab kebanyakannya yang saya tahu, okey, kalau kod-kod ni adalah based on dia punya type of business dia. Okey, tapi yang krisis ni mungkin kalau lecturer FM lagi tahu kod. Betul tak? Okey, yang tu saya tengok balik, saya tanya Husni. Kalau macam yang saya tahu, okey, yang biasa kita untuk orang accounting ni, okey, untuk company secretary ni, biasa kod-kod yang kita ada ni, yang kita apply untuk membezakan antara company yang bagi servis dengan company yang kecil. Actually dia akan ada kod dia yang tersendiri. Okey? Dia bukan, maksud Ashraf bukan company punya number, dia punya number dia kan, number company kan? bukan ada. Bukan, yang tu rasanya dia punya, because of mungkin dia punya krisis yang dia ada di wujud kod dalam financial management pun dia ada kod-kod dia yang tersendiri kot. Okay? Kira tu. Okay, lain? Orang lain? Chapter ni simple je. Dia just ceritakan apa, dia just bagi introduction on Bursa Malaysia je. Okay, sebab because company secretary kena tahu juga. Okay, kalau kita punya Madam, ya. saya soalan. Semua accountant yang berdaftar di bawah MIA semua tu mesti ada company secretary punya license ke tak semestinya? Tak. Company secretary ni is a company secretary, is a two different things. Accountant dengan company secretary ada dua benda yang berbeza. You have to choose whether you want to be auditor ataupun you want to be accountant or you want to be a company secretary. Okay, tiga benda yang berbeza. Cuma dia wujud dalam satu company. Katakanlah saya ni kan, saya graduate bachelor accountancy honors. Kita saya pun kerja dekat company ABC, firm ABC ni sebagai junior auditor. Okay, after 3 years saya buat service dekat ABC ni, saya boleh apply MIA member. Okay, sebagai CA, Chartered Accountant. Okay. As a chartered accountant, saya boleh buka firm saya sendiri. Saya bagi nama XYZ contoh. Okay, XYZ, dan saya adalah auditor. Auditor yang mana saya akan, mana-mana klien yang buat account kat kita yang tu audit, saya akan sign dia punya audit report. Okay, pada masa yang sama, saya ada member saya pula. Member saya ni lebih cenderung untuk buat company secretary. Dia pun graduate daripada bachelor accountancy juga. Okay, tapi dia lebih suka buat company secretary. So, dia boleh apply lesen company secretary. Okay, so saya boleh bergabung dalam satu company XYZ, saya ada audit punya service dan at the same time saya ada company secretary punya service. Itu maksud dia. Bukan semua accountant kena ada jadi company secretary, bukan. Jangan salah faham. Okay? That's why nanti bila you pergi LI nanti you akan nampak. Okay, satu company tu semua ada. Accountant pun company yang buat account pun ada, yang bahagian buat audit pun ada, bahagian company secretary pun ada. Okay, dia boleh apply ketiga, tapi bukan semua company ada tiga-tiga. Ada setengah tu ada 2 je. Okay, setengah tu ada 4. Okay, satu lagi adalah tax department. Okay, dia boleh combine. Kalau zaman dulu, zaman saya belajar dulu, zaman 90-an dulu, okay, dalam satu company XYZ tu kita boleh gabung ke semua servis yang kita bagi account, kita boleh bagi tax service, kita boleh audit service, and then juga company secretary. Tapi starting tahun 2000 ke atas ni, okay, semua company kena dibezakan. Maksudnya, okay, walaupun saya owner of the firm, saya kena buka 3 company. Satu company memang buat audit saja. Okay, satu company tu buat untuk company secretary saja. Satu company tu buat untuk taxation saja. Walaupun owner ni orang yang sama. Boleh faham, Omar? Faham, madam. Thank you. That's why you sekarang boleh fikir whether boleh dah decide whether you want to be an auditor, you want to be an accountant or you want to be a company secretary. Okay, sebab company secretary pun dia ada exam dia juga. You kena ambil exam juga. Okay, tapi saya tak pasti sekarang ni kena ambil lagi ataupun tidak. Yang tu saya lupa nak tanya kawan-kawan. Doktor, nak jadi company secretary tu, nak ambil lesen tu, kita memang kena ambil MIA doktor? Ambil
Jadi MIA memang gini, automatic Ashraf, automatic bila you habis belajar nanti, katakanlah you pergi lepas you pergi LI dekat Mama Awak Co contoh kan, lepas habis belajar tu dia pun kata you nak kerja, sebab that's why sekarang ni LI sebenarnya sel 8. Maksudnya bila sel 8 tiba-tiba you punya tempat tu dia nak ambil you, so dia terus gerak you jadi staff, gerak. So after 3 years tu you terus boleh apply MIA. Okay, MIA, tak kira lah you nak jadi accountant ke, you nak jadi auditor ke, you nak jadi company secretary pun, tak apa, you boleh apply je CA tu. Automatik akan dapat, semua akan dapat. Tapi dengan syarat, kena bagi servis 3 tahun berturut-turut. Okay? Okay lah, Boleh. sebab saya ingatkan MIA tu untuk accountant saja. Tak ada masalah. Sekarang ni you boleh fikir je. You tak ada tu, you tak daftar MIA pun you still boleh jadi company secretary. Tapi nak jadi auditor dengan accountant kena daftar dekat MIA. Kita lagi baik kalau you memang buat servis, you daftar je lah MIA, tak menjadi masalah sebab bila dapat CA tu lesen besar lah untuk you sign report semua-semua, you boleh buka company baru. Okay? Madam, Ya. kalau masa LI nanti, company tu dia ada 3, macam yang Madam cakap lah, dia ada audit, dia ada company secretary. So macam mana kita nak, bila kita apply untuk LI dekat company tu, macam mana kita nak tahu yang kita akan diletakkan dekat mana ke, kita kena apply untuk audit punya bahagian ke? Okay, kejap-kejap saya jawab. Okey, biasanya kan bila you pergi LI, kita tak boleh minta nak duduk kat mana. Dia akan bagi je. Okey. Company tu akan bagi you. Okey, kalau kebanyakan dia kalau macam sebelum ni, setengah-setengah company tu, dia akan 3 bulan you stay dekat taxation department and then 3 bulan dekat audit department. Setengah-setengah tu dia bagi you dekat account tapi terpulang pada you punya owner of the firm tu. Sebab setengah-setengah tu ada juga yang 6 bulan buat account je. 6 bulan buat audit je. Okay, terpulang pada dia. Sebab kita nak minta-minta ni kan, kita nak pergi kerja kat tempat orang, betul tak? Cuma kalau boleh, masa you buat tu, you belajar lah. Dia beritahu boleh tak lepas ni, lepas saya buat ni, macam nak juga rasa buat dekat department macam mana. Cubalah. Okay, tapi biasanya dia yang akan decide whether you akan berada dekat department mana. Okay, that's why kadang-kadang kita minta you all buat dekat big firm, company yang besar sikit. Kalau small company, memang kadang dia suruh buat account je. Okay. Kalau small firm, dia akan suruh you buat account je. Okay, kalau macam firm yang besar-besar, dia akan minta you 3 bulan buat audit, 3 bulan buat tax, ataupun setengah-setengah tu 3 bulan company secretary, 3 bulan buat audit. Tengoklah macam mana. Madam, soalan kan sekarang kan musim nak tutup account company kan sampai bulan 6. So betul. nak interview assignment tu ada yang macam kata busy lagi nak interview semua tu. So macam mana kita nak convince orang macam tu? Orang CSP. CSP supposed to kan, dia orang tak boleh nak bagi alasan tu sebab sekarang yang sibuk adalah mereka yang berada dekat department audit. So jadi maksudnya kita tak boleh cari auditor lah, kita kena cari orang yang betul-betul CSP punya. Company secretary. Okay, baik, faham. Okay. Company secretary ni kalau ikutnya dia setiap bulan dia akan charge dia punya client. Okay, cuma kerja dia mungkin banyak bila tiba-tiba company tu nak tambah saham, nak tukar director mati, nak lantik orang lain. Masa tu lah baru dia banyak company secretary banyak kerja. Okay, kalau tak ada apa-apa, macam biasa je. Okay. Sebab tu saya nak suruh you pergi interview company secretary eksternal, tak nak internal. Internal dia just dalam tu je. Kalau eksternal ni maksudnya dia ada bermacam dia ada bermacam-macam klien. Okay, klien ni macam ni. So klien macam tu dia boleh cerita kat you lah apa. Klien ni macam tu, kalau you yang internal di company secretary yang tu dia buat benda yang sama je. Sama juga macam internal auditor dengan external auditor. Internal auditor, katalah you pergi interview internal auditor Uniza. Dah lah Uniza tu IPTA kan.
tak challenging. Tapi katakanlah you pergi interview external auditor, barulah you tahu bahawa oh kalau company yang klien ni yang service macam ni, salah biasanya. Okay, so klien ni yang manufacturing macam ni. So you boleh beza-bezakan dia punya problem tu. Job dia yang dia buat tu. Okay? Okay, madam. Okay, ada soalan nak tanya tak? Kalau tak ada, saya nak sentuh sikit pasal dia punya test. Doktor, yang 6 ni macam mana doktor? Yang mana? 143. Muka surat 143. Yang nombor naik. Wider shareholder ataupun investor. With the shareholders investor base, the creation of a public market create liquidity in the shares of the company kan? Betul tak? Public market kan? Public market maknanya dia boleh jual saham dia dalam public market. Okay, this can help broaden, maknanya boleh membesarkan lagi lah kalau dia syarikat itu bagus tapi dia tak listing dalam Bursa Malaysia, orang tak kenal pun. At least bila dia listing dalam Bursa Malaysia ni, orang nampak, bila orang nampak tu orang akan belilah saham dia. Sebab mana dia boleh memperkenalkan, dia broad dia punya company dan dia boleh broad dia punya shareholder. Okay, mungkin dia boleh buka, so anybody yang pelabur-pelabur yang interested boleh beli dia punya saham. Tu maksud dia. Okay, sebab kalau makin ramai pelabur beli saham kita, makin bagus company kita, betul tak? Kalau tak ada pelabur nak beli saham kita, tak ada orang nak beli saham kita, bermakna company kita bermasalah, betul tak? Kalau ramai nak beli, mesti okey kan, sama lah macam you pergi pasar Ramadan, betul tak? Yang satu ni gerai jual nasi ayam, lagi satu pun jual nasi ayam juga, yang satu ni ramai sangat. Kenapa ramai you rasa? Because of nasi dia sedap kan, betul tak? Tapi yang satu yang tak ada orang tak sedap, sama juga kat sini. Okay, kalau kamu tak listkan you punya company dalam Bursa Malaysia, so orang tak tahu bahawa company ni bagus. Okay? Okay doktor. Okay. So ada lagi soalan lain nak tanya tentang chapter 7? Madam, saya Ya. tanya tapi bukan chapter 7 lah, chapter 9. Chapter 9 tentang apa? Madam. Kejap. Yang tu kita discuss kejap lagi untuk yang masuk test. Madam. Ni yang 7 nak ambilkan. Okay, Omar. Nak ambilkan yang 7 dulu. Orang yang dah ambil ACCA kan, contoh dia dah lepas paper ACCA tapi 3 tahun punya practical tu dia tak buat lagi. Lepas tu boleh tak dia ambil CSP juga at the same time? Maksudnya dia servis 3 tahun tak jadi MI member ke? Maksud Omar? Maksudnya kan lepas nak jadi ACCA punya chartered accountant kan kena kerja daripada mana-mana 3 tahun kan pengalaman kerja tu. Ya, macam ni Omar. Sebenarnya ACCA adalah tambahan sahaja. Okay, kalau macam kita graduate bachelor accountancy kan, honors kan, dalam kurungan honors. Maknanya tak ada ACCA pun tak apa, boleh jadi auditor tapi dengan syarat after 3 years service. ACCA ni cuma dia punya tu taraf tinggi sikit, worldwide. Okay, dia worldwide. Worldwide maksudnya dia laku di mana-mana je. Mungkin kalau kita bachelor accountancy kat Malaysia, kita boleh kerja kat Malaysia je. Okay, dekat luar mungkin kita kena ambil exam. Katalah kita pergi kerja dekat Australia, kena ambil CSP Australia kan. Okay, kita kena ambil yang dekat negara. Tapi kalau ACCA ni, you pergi mana-mana, UK ke, mana-mana benda tu laku. Faham? Okay, okay. Okay, faham. Okay, ada lagi tak tanya chapter 7? Nak tanya, nak discuss. Sekejap orang bang, kita berhenti sekejap. Sekejap orang bang.
Okey. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu yang pasal kita punya test. Okey, test kita hari Ahad waktu kelas. Okey, you all kena jawab dalam Eclipse. Okey, untuk test kita ada CLO1 dan juga CLO2. Okay, kalau ikut dalam you punya DCI tu, okay, CLO1 5%, okay, CLO2 10% kan, so total 15% kan. Okay, maksudnya untuk test kamu nanti, okay, CLO1 total markah 15 markah, okay, CLO 2 30 markah. So total untuk test kamu nanti 45 markah. Okay. Boleh faham tak? Betul, dia masuk semua chapter lah, semua CLO. Okay, ni nak bagi tahu CLO1 masuk semua sikit je kan, 2 chapter je kan. Okay, untuk CLO2, okay, CLO2 akan masuk chapter chapter 1, okay. Saya pernah tulis chapter 1, chapter 2, okay. 1, 2, 3 dan 4. 4 chapter saja. Boleh? Boleh Doktor. Boleh Alhamdulillah lah. Sikit je tapi banyak. tempat nampak banyak CL2 nanti akan banyak masuk juga dalam you punya final nanti. Okay, CL1, CL2 ada 4 chapter saja. CL1 tu 2 chapter lah untuk yang introduction kan, registration of business dengan incorporation of a company, 2 chapter je. Dua-dua dia masuk. Okay. Maksudnya CL1 nanti total you punya test 45 markah. Okay. CL1 15 markah, CL2 30 markah. Okay. Madam, apa beza short essay dengan long essay? Short essay ni markah dia sikit, 3 je. Long essay markah dia lebih pada long essay dia 1 soalan tapi dia ada A dengan B. Okay, total markah dia 15. 1 soalan je tapi dia ada A dengan B. Macam tu. Okay. Yang short essay ni 3% berarti 3 markah je 1 soalan tu. Saya jawab pendek-pendek dah lah. Saya nak jawab panjang-panjang. Saya nak the main point je. Okay, jawab panjang benda yang sama pun tak guna juga tapi dengan syarat kali ni make sure jawab test on your own. Okay, jangan buka sebab tak larat dah masuk audit lagi tu pun nanti kali ni saya potong markah. Okay, jawab on your own. Baca chapter tu, jawab sendiri sebab saya boleh detect mana-mana student yang tengok buku memang boleh tahu dah cara dia jawab. Okay, kau boleh jawab sendiri sebab 3 markah je, short essay 3 markah je, bukan banyak pun. Sikit-sikit je. Okay, you ada soalan MCQ, ada 10 soalan. Okay, 10 soalan 10 markah. Okay, and then ada short essay 10, 10, 35. Short essay ada 10 soalan semua 3 markah 30, lepas tu soalan long essay long essay 13 berapa lagi? 2 3 22 22 7 kali 3 21 Okay, short essay ada 7 soalan 7 kali 3 21 markah. Okay, 31 yang lebih tu ada long essay. Okay, sikit je, 3 markah je short essay. Okay, semua you kena jawab dalam you punya Eclipse nanti. Madam, tak faham nak jawab dekat klip tu. Tak payah scan ke terus jawab kat sana ke macam mana? Kita tak scan macam biasa. Oh, macam biasa lah. Handwriting, handwriting. Macam meeting. Cuma MCQ you terus jawab dalam kat situ je lah. MCQ nanti you jawab je dalam tu terus dalam, saya akan buat 2 section. Section A for MCQ, section B untuk essay. Short dengan long essay akan ada dekat section 2. Okay?
Yang section saat A tu MCQ jawab je kat situ terus. Okay, cuma section B, you macam biasalah, you tengok soalan, you jawab dalam you punya kertas. Okay, lepas tu you kena scan dan you kena hantar dalam e-clip. Macam Baik, nak tanya dua-dua section buka masa serentak ke? Atau media ada bagi macam 2 jam tu untuk section B? Tak, kita akan bagi A dulu baru B. Oh, okay, faham. Soalan dia apa ni, berapa soalan? 10 markah tu 15 minit je. Okay, lepas tu barulah saya buka yang B. Satu-satulah. Kan tak you put opening, nanti tak jawab, tak hantar kan. And then make sure masuk pada group yang betul. Okay, hari Ahad A, hari Rabu B, betul tak? Tak, kita buat on the same day Ahad. Rabu tak buat dah sebab Rabu nak raya dah. Masuk grupnya grup. Group ya. Okay. Saya akan buat macam baru ni lah. Group A, group A, group B, group B lah. Okay. Jangan masuk group orang lain. Siapa masuk group orang lain kali ni saya potong separuh makan. Biar lagi. Okay. Mari kita akan start dalam pukul 2 suku. Okay, sebab kita rehat petang kan. 2 suku sampai 2.30 untuk section A. Okay, 2.40 kita akan start untuk section B. Section B tu tak tahu dalam mana masa. Sebab saya tak tengok soalan, saya tak tengok soalan dah siap dah, cuma tak rangka lagi berapa minit. Yang tu nanti you tengoklah macam mana. Okay, mungkin dalam sejam setengah ke untuk soalan untuk section B. Okay, section A 15 minit sahaja. And then make sure hantar dalam masa yang ditetapkan. Okay, siapa hantar lambat, kita akan appear kat situ, saya akan potong markah. Madam, total semua soalan ada berapa? Total jadi 7, 8, okay. MCQ 10 soalan. Okay. Okay, short essay 7. Okay. Long essay 1. 8 soalan je, sikit je, kejap mata je jawab. Okay. Sikit je, tak mau banyak-banyak sebab apa, kiranya you dah banyak dah exam oriented. Okay, patutnya kita banyak kena bagi assignment. That's why saya kalau boleh lepas raya tu saya nak habiskan semua chapter dah. Okay, lepas tu kita nak try buat assignment, nak suruh you all pergi cari artikel-artikel berkenaan pasal company secretary, kita buat discussion je untuk you all lebih faham macam mana company secretary ni macam mana. Okay. Sebab lepas ni tinggal tak banyak dah kan chapter kita kan, betul tak? Tinggal dah kita banyak, dah habis 11, 13. Sikit kan, 3. Yang tu kita boleh habis 2 kalau 2 kelas je boleh settle dah. Dengan last kali tu isu company secretary. Isu tu yang kita akan discuss banyak benda. Yang kena cari artikel and then kita akan discuss. Masa ni juga saya akan minta a few of my friend untuk share dia punya experience. Okay, minggu ke-14 dengan minggu 15 saya akan minta dia share dia punya experience sebagai company secretary. Kita akan minta dia akan appeal juga dalam kelas kita nanti. Okay, minggu 14 dengan 15. Okay, so ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, kata kalau sekarang ni tak ingat nak tanya benda kan sebab dah petang puasa letih. You all boleh je WhatsApp dalam grup. Okay, cuma dia hari ni buka puasa. Saya buka puasa my mother-in-law, dia kata dia masak apa laksa Sarawak, macam mana saya tak nak makan lagi. And then macam mana yang kena PKP tu? You beraya lah dalam daerah tu je, jangan jauh-jauh. Sebab sekarang ni ada mutant punya COVID-19 kan, yang bahaya tu. Betul. Yang tu yang kita takut, yang daripada India tu. Yang mutant tu dia serang, dia tak kira dah. Kalau yang sekarang ni dia more kepada mereka yang warga emas yang banyak penyakit kan. Tapi yang tu orang sihat pun dia boleh serang. Okay, jaga diri. And then raya-raya juga jaga diri betul-betul. Sebab minggu depan kita just jumpa untuk test. Okay, mungkin lepas test tu saya buka sekejap kot, kita jumpa sekejap sebelum kita cuti hari raya. Okay. Kiranya Rabu tu ada kelas ada? Rabu tak ada dah sebab Rabu tak ada dah sebab saya buat sekaligus kan hari Ahad tu. Anak buat kelas sebab Rabu tu saya nak makan lemang. Tu kan tak ada makan lemang yang raya. Tak ada dah. Hari Rabu tak ada kelas. Sekejap yang masa jawab tu macam mana kata? Masa menjawab kita akan start 2 suku. Okay, 2.15 2 suku. Hari Ahad kan kita petang kan, betul tak? Betul. Kita start section A untuk MCQ 10 soalan tu 2.15 sehingga 2.30. Okay. Lepas tu section B untuk short dengan long essay kita akan start 2.40
3.40. Sejam suku kot cukup dah. Saya rasa. 2 sampai 3.55. Okey. 2.40. Alah, doktor. 55. Pukul 4 terus lah, doktor. 4 terus. Okey, pukul 4. Tapi kan meniru pula. Tak nak tiru buat sendiri. Okey, pukul 4. Lepas tu lepas you dah hantar-hantar, saya buka sekejap. Google Meet. Okey, untuk kita kalau ada apa-apa ke. Okey, sebelum kita cuti raya. Boleh? Okey, boleh. Boleh. Madam, untuk yang registration business tu, kalau notice dia chapter 1 sekali dengan chapter 14. So kira chapter 14 pun masuk juga kan? Ya, betul. Okay. Kuis baru ni pun tengok soalan senang pun tak amat skor pun. Sebenarnya soalan MCQ susah kan sebenarnya kan? You rasa senang sebab ada jawapan kat situ, betul tak? Sebab saya berapa orang dia dapat yang highest berapa lupa dah. Saya dah tengok dah markah. Okey, nanti saya bagi tahu markah berapa. Cuti ni nanti saya bagi tahu, saya cubalah. Sebab saya esok saya cuti sebab esok saya pergi KL sebab suami saya ada follow up dekat hospital KL. Okey, so saya balik hari Sabtu. Saya cubalah hari Sabtu tu tengok macam mana. Tapi tak payahlah tahu kot, hari Ahad lah tahu. Ayah nak buat test kan, nanti you stress tak payah. Lepas raya. Lepas test saya bagi tahu markah. Okey. Okey, so ada apa-apa lagi ke nak tanya? Doktor tahu pasal yang judicial management. Judicial management? Judicial management tu subjek mana? Dia macam audit, yang macam under audit firm juga macam under CSP juga, accounting. Judicial, bukan judicial management. Ya. Okay, judicial management ni macam dia berkaitan dengan apa? Dengan law kan, dia macam sebab dia berkait dengan biasa macam judicial management ni macam gini, macam katakanlah ada orang yang bermasalah apa kalau bank negara tu APK kan? Amalat. APK apa? Ya Allah, kalau dia ingat. APK kan yang biasa kalau siapa-siapa yang bermasalah dia bankrupt, dia ada masalah kewangan, APK akan tolong. APK stand for apa? Yang ni berdih bahasa Melayu apa? APK Allah. Tahu tak? Bila kalau mereka bankrupt tu, AKPK. Allah. Yes, AKPK. Kan AKPK akan bagi advice pada dia. Kalau macam bagi saya macam judicial management ni ada company yang boleh bagi servis pada kita untuk advice macam mana kita nak settlekan masalah kewangan kita, insolvency kita. Judicial management ni, tak silap saya. Tahu kan kalau siapa insolvency adalah mereka yang bankruptcy. Sebab sekarang ni kalau tengok statistik sekarang ni, mereka yang umur 30-an yang ramai bankrupt. Because of what? Because of hutang belajar. Lepas belajar beli kereta. Hutang kereta. Pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan kita. Maknanya sekarang ni nak salahkan kita pun tak hutang dengan PT-PT tak ada belajar, betul tak? Lepas habis belajar pun belum tentu dapat kerja yang betul-betul ikut kita punya qualification, betul tak? Betul. Tapi pada yang sama perlukan kenderaan untuk pergi kerja. Kan? Jadi dia akan buat hutang. Bila buat hutang ni sampai satu masa dia akan dia tak nak bayar hutang tu. Dia akan jadi bankruptcy. Tak silap saya sekarang ni berapa 50,000 yang baru. Kalau zaman dulu 30 je, siapa yang ada hutang more than 30 akan masuk under bankruptcy. Tak silap saya sekarang 50, tak silap saya 50,000 ke atas. Siapa yang ada hutang 50,000 ke atas tak boleh bayar dalam masa yang ditetapkan, dia akan diisytiharkan bankrupt. Bila bankrupt ni kamu tak boleh keluar dari Malaysia. Okay, kalau blacklist step sebelum bankruptcy. Dia lah dua, blacklist ni boleh lagi pergi overseas, boleh lagi pergi mana-mana. Tapi kalau bankruptcy ni memang tak boleh pergi. Kalau katakanlah kamu nak pergi juga Mekah ke mana-mana,
kamu kena ambil you punya pasport tu, you pergi, balik you kena serah balik pada immigration. Okay, kalau bankruptcy ni suatu AKPK akan tolong. Kadang-kadang dia tolong buat table untuk kita boleh bayar seminimum yang mungkin. Dia akan tengok katalah gaji kita ni tak banyak, gaji kita 2,000 sebulan. Dia akan buat payment tu 200 ke yang mana you boleh bayar untuk buang you daripada bankruptcy punya dia panggil bankruptcy punya part tu. Okay, sampai satu tahap kadang-kadang advice daripada dia. Kadang-kadang katalah you tadi 50,000, tapi kadang-kadang bila you bayar dengan betul setiap bulan you potong gaji, okay, after a few years tu dia dah boleh clear dah you punya nama dekat bankruptcy tu. Jadi banyak. Sebab tu AKPK ni perlu juga kalau mereka yang ada masalah pasal kewangan. Okay. So sekarang ni kalau macam judicial management ni pun adalah salah satu servis yang diberi kepada mereka yang ada masalah kewangan. Oh ya, dan ni dia kira termasuk ada macam financial crisis juga ada tak? Ya, financial crisis jugalah sebab dia berkait dengan insolvency ni. Krisis kewangan lah maknanya. Sebab kalau zaman-zaman dulu, okay, dia boleh sita rumah kita sekarang ni tak banyak dengar orang sita aset kan, okay. Kalau zaman dulu dia boleh sita rumah kita. Okay. Yang liquidator department tu macam mana? Liquidator management. Liquidator management. Yang kalau liquidator biasa tutup bisnes lah. Kalau dia macam liquidity ni liquid ni you belajar macam mana? Belajar kat mana yang penting liquidity? Dalam you punya balance sheet kan? You punya asset yang cepat macam cash, macam current asset tu tak, dia liquid. Dia compare dengan fixed asset tu tak? Tak ada. Dia macam nak tutup company. Oh, liquidity management untuk ditutup company. Okay, bila dia tutup bila dia punya loss lebih tinggi pada dia punya revenue lah kan. Sekarang ni guna banyak term baru. Saya lama dah liquidity ni macam yang saya faham masa kalau kita baca accounting, liquidity adalah macam current asset. Okay, dia more liquid compared to the fixed asset kan, betul tak? Okay, kalau macam untuk liquidity management ni, okay. Sekejap, saya Google sekejap Cari Google sekejap liquidity. Yang saya tahu secara overall. Okay. Secara overall dia macam kalau dia tu masuk, secara automatik sama ada CS ataupun auditor dia tidak berkuasa. Yang tu je saya tahu. Yang lain saya tak tahu sangat macam function dia apa. Macam tu je. Boleh ke? Dia macam liquidator tu madam tadi kita orang IV, lepas tu CS tu dia macam cerita lah kalau liquidator ni macam bila company tu dia nak request, dia nak bagi dividen, so dia akan buat solvency test. So kiranya untuk buat bila dia dah bankrupt, jadi kiranya liquidator tu akan masuk untuk dia settlekan ataupun dia macam manage financial dekat company tu untuk dia settlekan money debt dulu ke. Dia dipanggil liquidity management Takkan dia liquidity management benda lain tu tak? Liquidity management kalau macam dalam accounting dia dalam investing. Tu tak? Dia ada liquidity ratio jap. Saya tak jumpa lagi ni. Jap. Sebab mungkin itu dari sudut IB kot. Saya tengok dari sudut accounting. Betul tak? Kan sebab mungkin yang yang discuss dalam IB tu international business kan? Sebab kalau kat sini bila saya buka liquidity ni dia ceritakan tentang ratios. Dia cerita tentang aset, okay, mana yang lebih liquid. Okay, untuk untuk company gunakan, katalah company dah dekat sini. Kalau company tu macam dia punya
dia ada kurang, ada kurang apa ni untuk dibayar hutang semua, so pada masa yang sama dia boleh liquidkan dia punya aset tu. Okay, dia ada liquidity management, dia ada liquidity planning. Okay, tu mungkin yang you all belajar tadi adalah dari sudut apa ni IB kot. Yang tu saya tak familiar lah, sorry. Mungkin saya tengok balik kot. Sebab kalau IB International Business ni, dia lain dengan, sebab kita kat Malaysia ni kita bergantung pada Companies Act. Okay, mungkin IB ni dia more tu international punya business, international punya akta kot. Bukan akta, maksudnya akta dia mungkin berbeza dengan apa yang kita belajar dalam Companies Act 2016. Okay. Sebab saya tak jumpa lagi ni. Saya tengok balik. Siapa yang ngajar? Mazuri? IB? Dr. Izzat tak silap saya. Izzat. Sebab apa yang saya jumpa ni, liquidity management more to the kita punya accounting punya term. Cash to do so as a peril, ni macam liquidity planning, crucial involved in finance, treasury managers, liquidity risk, lepas dia ada ratio. Yang ni kita more, yang saya jumpa ni more kepada accounting punya terms. Okay? Yang nanti saya cuba cari lepas ni. Ya? Yang kecil-kecil kot saya rasa. Sebab dia macam judicial management tadi. Sebab kalau ikutnya, kalau kita punya pemahaman kita kan, apa yang kita belajar dalam auditing pun kan, okay, katakanlah bila company itu bermasalah, okay? Bila bermasalah, bila auditor datang, cek semua-semua, kita akan keluarkan kita punya report kan. So dari situ kita dah nampak dah, report mana, kalau bermasalah, kita akan bagi yang mana. Kalau tak ada masalah, kita akan bagi yang biasa, betul tak? So kat situ kita dah boleh terus tutup tak perlu untuk lebih further lagi kita punya auditor punya job, betul tak? Nampak tak? Kan types of audit report kan? Ada berapa types audit report? Ada berapa jenis audit report? 5-6. Yang Ya Allah, baru belajar saya lepas dah ingat 4 types of audit report. Yang biasa yang tak ada masalah, yang you all boleh jumpa dalam internet mana-mana tu. Report jenis apa tu? Financial statement. Apa dia? Tak dengar kuat sikit apa? Unqualified. Unqualified audit report. Lepas tu qualified. Lepas tu? Disclaimer. Lepas tu adverse. Kan last kali adverse. Katakanlah, maksudnya tadi katakanlah macam yang tadi tu, mungkin dari sudut international business dia punya term dia berbeza. Kalau kita accounting ni, auditing ni, kita akan bagi adverse punya audit report. Adverse ni sort of auditor tak boleh buat apa-apa pun, dah memang salah semua. So kita akan terus bagi balik pada dia kena betulkan semula. Okay, tak perlulah ada orang lain pula mari tengok dia punya account dia okey ke tak okey. Dia kena baiki, klien kena baiki dia punya account semua-semua, kena pastikan dia ikut dia punya FRS, dia kena ikut belaka semua-semua tu, follow semua-semua tu. Okay, barulah kita as auditor kita boleh tengok balik. Okay, mungkin untuk IB ni lain sikit kot dia punya term-term dia. Saya pun tak familiar sangat untuk IB ni. Okay. Okay, ada lagi soalan lain nak tanya? Doktor, yang IV tu kan, kan nak kena submit by hand kan? Submit by hand, okay. Lepas tu video record tu video yang nak kena interview tu. Dan bila saya tengok tu, yang saya record dah sampai 2 gig lebih. 2 gig lebih, yang besar 3 jam doktor. 3 jam, lama interview, tak apa. Tak apalah, bagi mana yang ada. Tapi kalau dalam buatlah dua CD, part A and part B. Kan? Boleh kan? Macam you tengok cerita tu juga kan, ada part A dan part B kan? Boleh je you burn dalam 2 CD, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Cuba report je follow yang saya minta tu you buat tu. Okay, yang untuk CD tak ada masalah. You just katalah kalau lama berapa jam pun, kalau CD tu penuh, you masuk CD lain, tak ada masalah. Bukannya ada syarat kena ada 1 CD ke 2 CD, tak apa. Masukkan semua pun tak apa. Sebab saya nak tengok sama tak apa yang you report dengan apa yang you interview. Nak tengok kat situ. Sebab saya ingatkan kalau nak bagi kopi macam USB ke pendrive
Bagi pendrive. Nak boleh kat nak bagi pendrive kat saya simpan lah. Ataupun macam ni. Okay, siapa-siapa yang ada pendrive lebih ke nak derma ke satu pendrive tu, you share lah dengan grup lain juga. Kan? Grup A buat satu pendrive, grup B buat satu pendrive, bagi kat saya. Tak ada masalah, boleh juga. Di-post kat saya. Share je lah. So, ataupun you all bagi dekat kawan kamu yang memang stay kat Terengganu, dia boleh save dalam pendrive tu, boleh bagi kat saya. Saya ambil dengan dia je, tak ada masalah. Boleh je. Boleh juga. Pendrive pun, ataupun lepas saya tengok tu, you nak balik pendrive tu, saya bagilah balik semula. Okay, sebab rasanya pandemik ni tak tahu sen depan tak pasti sama ada kita boleh face to face ataupun tidak. Okay? Betul. Pasti. Saya pun tak tahu dah nak buat soalan macam mana, sakit kepala dah nak crack kepala. Kali ketiga dah dia buat soalan. 3 semester betul-betul buat soalan. Tak tahu nak buat soalan macam mana dah. Adik saya cancel last minute dah tu kelas. Yang sepatutnya masuk. Ya. Sepatutnya hari dia masuk, lepas tu cancel. Itulah. Memang budak sekolah ni pun dengan cerita memang dia masuk bulan 6. Tapi dengan cerita macam kalau parai dia sakit teruk, dengan cerita pun dia orang kena pendidik online juga. Adik saya poli lah. Politeknik dah tu dah. Poli Sebab Terengganu. dia boleh tengok kat sekarang UPSR dah masuk, PT3 dah dibatalkan. SPM dia terpaksa sebab SPM kalau tak ada SPM tak boleh nak pergi belajar. Sebab SPM yang dia tu pun dengan cerita SPM pun bulan 1. Bulan 1 baru start exam. Tak apalah. Ujian sebab Tuhan sayang, betul tak? Kita kena pegang macam tu. Tuhan uji sebab Tuhan sayang. Kalau Tuhan tak sayang, Tuhan tak uji kita, so kita pun tak ingat ke dia, betul tak? Ni, nak habis ni malam-malam terakhir ni, bangunlah belaka, doa-doa. Okay, ada beberapa malam lagi. Okay? So, ada apa-apa lagi nak tanya? Ada kot, madam. Ada kot. Ada? Tak ada. So, kalau tiba-tiba tengah study ke ada apa-apa nak tanya, cuba je. Masuk dalam WhatsApp group. At least kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kita boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Okay? Okay, kalau tak ada, so selamat berbuka puasa bagi yang Islam. Okay, yang tak puasa tu tak apa, nak makan sekarang pun tak apalah. Okay? So, study hard for your test. Okay, insyaAllah test you all pada hari Ahad. Waktu kelas pukul 2 hingga pukul 5 tu. Okay? And then kita akan jumpa sekejap lepas test tu. Okay, so hari Rabu tak ada kelas, minggu depan kita akan jumpa sebelum Sepan Raya insyaAllah. Okay, so thank you. Selamat berbuka semua. Assalamualaikum. Madam. Kalau siapa yang ada masalah lain, sebab kita pun sebab sekarang pun cuaca pun tak menentu, dah hujan, kadang panas kan. Jadi boleh tak kalau untuk yang MCQ tu madam buka awal sikit, maksudnya dia punya waktu tu still 15 minutes tapi dia punya duration madam buka tu awal. Mungkin pukul 1.45, 1.30 ke. Okay. Sebab saya MCQ tu kemungkinan maybe dalam Eclipse, maybe dalam Google Form. Yang macam sebelum ni lah. Ya. Sebab yang tu soalan dah ada, cuma saya tak masukkan je lagi. Okay, sebab saya rasa kalau tengok Google Form tu lagi senang untuk you jawab compare dengan Eclipse. Tengoklah macam mana. Saya cuba macam mana Okay. Maksudnya habis 15 minit siapa-siapa boleh jawab lah dalam masa yang sama tu maksudnya macam tu. Kalau Google Meet dia pun tak masa, lupa lah saya, dia tengok balik. Kalau boleh macam tu saya bagi tahu semula macam mana. Okay? Okay. Okay, so thank you. Okay, thank you madam. Selamat berbuka. Terima kasih. Kita jumpa lah lagi lepas ni insyaAllah. Siapa yang stay kat tengah ni nak boleh dia datang sama saya. Okay, alright. Okay, Assalamualaikum. Salam doktor. Thank you, madam. Thank you, madam.